Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sambung pembelajaran kita mengenai bab 7, bab yang baru iaitu keelektrikan dan kemagnetan. Okey, dalam topik ni kita akan belajar 3 subtopik iaitu keelektrikan 7.1, kemudian pengaliran arus elektrik dalam litar siri dan litar selari iaitu 7.2, dan yang terakhir ialah 7.3 iaitu kita belajar mengenai kemagnetan, mengenai magnet. Okey, kita masuk yang pertama iaitu 7.1 keelektrikan. Dalam subtopik ni kita akan sentuh mengenai apa itu tenaga, kemudian bentuk-bentuk tenaga, sumber tenaga, kemudian kita beralih kepada cas elektrostatik, apa itu cas elektrostatik, kemudian barulah kita masuk mengenai arus, rotan dan juga rintangan. Okey, so kita masuk yang pertama iaitu tenaga. Okey, tenaga ini ialah satu keupayaan untuk melakukan kerja. Jadi kalau kita tidak ada tenaga, maka kita tidak boleh melakukan sesuatu kerja. Okay. Dan tenaga ini kita boleh ukur berapa dia punya nilai dia. So nilai tenaga itu diukur dalam unit joule, Joule, dan apa dia punya simbol dia ialah J. Jadi kalau kamu tengok ada beberapa nombor, kemudian dia ada KJ. Contohnya dekat plastik makanan, kadang-kadang kita ada berapa kalori tu, berapa tenaga tu, kadang-kadang tulis KJ. So J ini adalah joule. Nanti boleh semak lah. Okay. Kemudian tenaga ini dia ada satu prinsip, di mana prinsip dia ni tidak boleh dicipta dan dimusnahkan. Maksud dia tenaga ini manusia, sebagai manusia kita tak boleh cipta tenaga. Nak buat tenaga sendiri tak boleh. Ataupun tenaga itu kita nak musnahkan. Kita dapat tenaga, kita nak musnahkan pun tak boleh juga. Tetapi tenaga ini boleh berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Bermaksud tenaga ini ada beberapa bentuk dan dia boleh berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Tapi kita nak musnahkan tenaga tu tak boleh. Itu dipanggil prinsip keabadian tenaga. Okey. Kemudian ini ialah bentuk-bentuk tenaga lah. Yang pertama kita tengok tenaga kinetik. Kinetik ini tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. So sesuatu objek yang bergerak, maka kita kata dia ada tenaga kinetik. Bola yang disepak, so bola itu dia bergerak. So bila bola itu bergerak, maka bola itu ada tenaga kinetik. Kita kayuh basikal, basikal itu bergerak. Gerek kita bergerak, maka gerek ataupun basikal itu mempunyai tenaga kinetik. Kan? Apa-apa saja benda yang bergerak, itu kita kata dia ada tenaga kinetik. Yang kedua, tenaga elektrik. Tenaga yang dihasilkan oleh aliran cas elektrik. So bila mengalirnya elektrik, maka dia kata ada tenaga elektrik. Contoh bila kita on switch kipas berpusing. So kenapa kipas berpusing? Sebab dalam wire itu mengalirnya cas-cas elektrik. Jadi adanya tenaga elektrik. Kemudian tenaga haba. Tenaga haba ialah tenaga yang ada dalam objek yang panas. Sesuatu objek yang panas, dia ada tenaga haba. Contohnya striker panas. So striker yang panas itu dia ada tenaga haba. Rice cooker yang panas, kan? Bila kita masak nasi, rice cooker tu dia panas. Bila kita pegang, panas. Maksudnya kita tahu bahawa periuk nasi itu ataupun rice cooker itu ada tenaga haba. Badan kita cek demam, panas 38 darjah Celsius. Bermaksud dalam badan kita ada haba yang tinggi. Okay. Kemudian yang keempat, tenaga keupayaan. Okay, yang ni cikgu terang sikit lah. Okay, tenaga keupayaan ialah tenaga yang disimpan dalam sesuatu objek disebabkan oleh kedudukan ataupun keadaan. Contohnya keupayaan graviti. Graviti ni kedudukan yang tinggi rendah. Contoh. Okey. Contoh cikgu lambung. Okey. So bila cikgu lambung, bila dia duduk atas ni,
Okey, ini dia ada tenaga keupayaan graviti. Okey. Tu dari segi kedudukan. Buah kelapa duduk atas pokok. Atas pokok kan. So bila dia duduk di atas pokok itu kita kata buah kelapa itu, buah nyok itu dia ada tenaga keupayaan. Okey, yang kedua, keadaan iaitu macam elastik, spring. Okey. Jadi contoh kita ambil spring, kita rapatkan spring itu. Bila kita rapatkan spring itu dia ada tenaga. Sebab bila kita lepas dia bergerak. Kan? Jadi dia dipanggil tenaga keupayaan elastik. Contoh lagi, kita kalau orang yang biasa main panah, kita tarik busur panah tu kan. So bila kita tarik tu, maka dia ada tenaga keupayaan situ. Sebab tu bila kita lepas dia bergerak. Kan? So tenaga masa kita tarik itu dipanggil tenaga keupayaan. Okay. Yang kelima, tenaga nuklear yang ada dalam nukleus atom. Yang ni untuk bila kita nak buat tenaga nuklear, maka dia adalah perpecahan. Kita tembak dia punya nukleus tu, dia akan menghasilkan tenaga. Kemudian tenaga bunyi yang ada dalam objek yang bergetar. Setiap objek yang bergetar akan menghasilkan bunyi. So dia ada tenaga bunyi lah. Kemudian tenaga kimia ada di dalam bahan kimia. Ini standard. Kemudian tenaga cahaya, tenaga yang dipancarkan oleh objek yang bercahaya. Jadi contoh lampu. So lampu itu menghasilkan cahaya, memancarkan cahaya. Jadi lampu itu ada tenaga cahaya. Matahari boleh memancarkan tenaga cahaya. Contoh itulah. Jadi ada 8 bentuk tenaga, daripada tenaga kinetik sampai dan tenaga cahaya. Dan tenaga ni tidak boleh dimusnahkan, tidak boleh dicipta. Dia hanya boleh bertukar daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. So dia manusia lah. Manusia nak cipta sendiri tak boleh. Ataupun kita nak musnahkan tak boleh. Okey, macam mana dia boleh berubah? Okey, contoh kita pasang kipas, kita on switch kipas. Bila kita on switch kipas, tenaga yang mengalir dalam wire tu ialah tenaga kinetik. Tenaga elektrik, cas-cas mengalir. Bila sampai ke kipas, kipas berpusing. Berpusing tenaga kinetik. Bermaksud daripada tenaga elektrik dia berubah menjadi tenaga kinetik. Contoh lain, kita ambil lampu pula. Bila kita on switch lampu, tenaga elektrik. Bila sampai ke lampu menyala. Maka tenaga elektrik tadi dia berubah menjadi tenaga cahaya. Kita pegang, dia panas. Jadi tenaga cahaya dan juga tenaga haba. Jadi nak tulis macam mana? Okay, nak tulis dia daripada tenaga elektrik. Okay, dia boleh berubah menjadi tenaga cahaya dan tenaga apa. Contoh je itulah. So ini perubahan dia. Anak panah ni menunjukkan perubahan dia. Dan tambah itu bermaksud di samping tu ada tenaga haba juga. Okay. So itu ialah bentuk-bentuk tenaga. Kemudian kita beralih kepada sumber tenaga. Sumber tenaga. Ada berapa sumber? Yang ni sumber ni maksud dia punca tenaga. Daripada mana kita nak dapatkan tenaga? So kita boleh dapat daripada tenaga air. Di mana kita gunakan empangan tu. Kita buat empangan. So air yang mengalir di bawah tu akan memusingkan teben dan akan menghasilkan tenaga. Sama juga tenaga matahari. Kita boleh dapatkan tenaga daripada matahari, tenaga cahaya, tenaga haba. Kemudian daripada angin. Daripada angin kita boleh dapatkan tenaga. Macam mana? Kita menggunakan kincir angin. Di mana kincir angin tu kan, dia berbentuk macam kipas kan. Okey, bentuk kipas. Jadi bila dalam ni dia ada motor, dalam tiang ni dia ada motor elektrik. Jadi bila kipas itu ditiup angin, kincir itu ditiup angin, kipas akan berpusing, kincir itu akan berpusing dan dia akan menghasilkan tenaga elektrik yang berada dalam tiang ni. Tapi kena angin tu kena kuat lah. Okay, kemudian ombak pun begitu juga. Bila ombak itu menghempas pantai, maka pergerakan ombak itu boleh menghasilkan tenaga.
Biodisim. Biodisim ni ialah objek-objek yang natural lah. Biodisim secara semula jadi, contohnya najis dan sebagainya lah. Okay. Kemudian bahan api fosil, yang ni seperti petroleum dan juga gas asli daripada fosil yang telah di mana dia wujud oleh kerana sama ada haiwan ataupun tumbuhan yang telah mati berjuta-juta tahun, maka oleh kerana mendapkan di bawah tanah ni haba dan juga tekanan yang tinggi, dia menjadi bahan api fosil lah. Contohnya kita boleh sudut, kita ambil sebagai petroleum dan juga gas asli. Geoterma. Geoterma ni kita ambil tenaga daripada haba bumi. Geo tu maksud dia bumi lah. Terma tu maksud dia haba daripada bumi. Bahan radioaktif. Yang ni yang famousnya uranium dan juga plutonium. Okay, jadi proses bahan-bahan ni dia akan menghasilkan bahan radioaktif dan boleh menghasilkan tenaga nuklear. Okay, jadi setakat itu dulu. Okay, cikgu harap boleh fahamlah sedikit mengenai tenaga. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.